اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebohkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa di antara mereka,
tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan, kecuali sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Oleh itu berperanglah wahai Muhammad pada jalan Allah untuk membela Islam dari pencerobohan musuh. Engkau tidak diberati selain daripada kewajipanmu sendiri. Dan berilah perangsang kepada orang-orang yang beriman supaya turut berjuang dengan gagah berani. Mudah-mudahan Allah menahan bahaya serangan orang-orang kafir itu. Dan ingatlah Allah amatlah besar kekuasaannya dan amatlah berat azab seksanya. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, ia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat, hari yang tidak ada syak padanya. Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nisa, surah yang keempat pada juzuk yang kelima, pada ayat yang ke-83 sehingga ayat yang ke-87. Di mana ayat-ayat yang kita bacakan ini berkisar kepada beberapa perkara utama. Yang pertama, hukum hakam yang berkait dengan penyebaran maklumat atau disebut viral tanpa tasabut dan tabayyun, yakni tanpa mengetahui benar atau salahnya. Dan juga hukum yang berkait dengan galakkan supaya berperang pada jalan Allah, walaupun kadang-kala terpaksa melakukannya seorang diri. Dan juga dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini menyebut tentang kelebihan menjadi asbab kebaikan kepada orang lain. Maka kita mendapat pahala yang sama walaupun kita tidak melakukannya. Dan juga amaran orang-orang yang menjadi sebab kejahatan orang lain akan mendapat dosa walaupun tidak dilakukannya. Dan juga hukum yang berkait dengan memberi dan menjawab salam, serta perkara yang bersangkutan dengan kebangkitan semula, hari kiamat, hari pengadilan manusia semuanya, dan menjelaskan bahawa ini adalah wahyu Allah yang benar. Ini ada pengkhabaran yang benar yang datang daripada Allah Ta'ala. Ini intisari ayat-ayat yang kita bacakan secara umum. Dalam ayat yang ke-83, bila mana Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum, dan apabila datang kepada mereka. Kepada siapa yang dimaksudkan kepada mereka di sini? Yang dimaksudkannya ialah yang pertama kepada golongan munafikin. Yang kedua ialah golongan yang lemah imannya. Mereka di kalangan du'afa'ul mu'minin, orang-orang yang lemah iman dan pengetahuannya. Allah mencerita tentang dua kelompok yang punya tabiat yang buruk ini. Satu golongan munafikin. Satu ialah golongan yang lemah iman. Adapun orang munafikin memang sengaja mendengar, menunggu berita-berita sensasi seumpama ini, untuk mereka viralkan, mereka sebarkan, bagi menjatuhkan Islam, umat Islam,
khususnya batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ialah golongan yang lemah iman. Mereka ini mudah dipengaruhi, mudah mempercayai sesuatu berita yang sampai pada mereka tanpa usul periksa, tanpa bertabayun dan bertasabut, tanpa memastikan ia benar-benar berita yang betul atau salah. Kelompok yang lemah ini bukanlah dia menyebarkan berita tadi kerana inginkan kejahatan pada Islam, umat Islam, apatah lagi pada Nabi SAW. Tetapi kejahilannya itu menyebabkan berlaku fitnah kepada umat Islam. Maka Allah Ta'ala sebut secara penuh ayat ini, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf aza'u bi. Bila datang kepada mereka berita keamanan atau berita ketakutan, mereka cepat sebarkannya. Aza'u bi, menyebarkannya. Dimaksudkan dengan berita aman iaitu bila mendengar kemenangan, walau belum menang lagi, mereka dah kita dah menang, kita dah menang. Ataupun khauf, yakni kekalahan. Benda tak kalah lagi tapi mereka sebarkan. Walau radduhu ila rasul, kalaulah urusan itu mereka serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, sebagai Rasulullah, wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang-orang yang berilmu di kalangan mereka, orang-orang yang berkuasa di kalangan mereka, orang-orang yang menguruskan urusan tersebut di kalangan mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Mereka mengetahui bagaimana hendak menyebarkan dan menyampaikannya. Mereka tahu macam mana nak beritahu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau tidak kerana kurniaan Allah ke atas kamu wahai orang beriman, dan rahmat Allah, lattaba'tumus syaitan illa qalila, ramai yang ikut syaitan. Jadi ayat ini kalau kita lihat, apa sebab turun ayat ini? Dan juga kaitan dengan banyak peristiwa-peristiwa dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan turunnya ayat ini bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersama dengan para isterinya. Nabi tak balik rumah isteri-isterinya. Maka heboh berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan kesemua isterinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan Aisyah, telah menceraikan Hafsah, telah menceraikan Ummu Salamah, telah menceraikan Ummu Habibah, telah menceraikan Saudah, telah menceraikan Juwairiyah, Safiyah, Zainab, telah menceraikan isteri-isteri Nabi yang diketahui sebagai Ummul Mukminin. Hanya disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pulang ke rumah isterinya. Maka orang-orang mula bercakap. Kalangan mana? Pertama orang munafik. Kalau orang munafik nak jadikan ini sebagai isu untuk tunjukkan, lihat Rasulullah gaduh dengan bini, dengan tujuan jahat. Dan juga golongan yang lemah iman. Mereka ni tak ada niat jahat tapi mereka kata apa jadi pada rumah tangga Rasulullah. Nabi, kenapa Nabi ceraikan semua para isterinya? Kenapa? Mereka jenis nak ambil tahu, nak sibuk tepi kain orang. Orang yang lemah ni. Lalu kata Umar Khattab, aku dengar orang bercakap. Dan mereka bercakap dalam masjid. Cakap. Lalu kata Umar Khattab, aku pun berdiri di hadapan pintu masjid. Maka aku menjerit dengan suaraku yang kuat. Lam yutallaq nisa'ahu. Rasulullah tak menceraikan isterinya. Tindakan orang bijak. Bila dapat satu berita yang dimanipulasi, satu berita yang tak baik, orang yang baik dia akan nafikan dulu. Ia jauh lebih baik daripada percaya dulu. Tuan-tuan, bila kita dapat satu berita tak baik lah, tentang saudara kita, tentang agama kita, tentang ulama kita, tentang apa saja berkait dengan kemuliaan umat Islam, apakah kita sikap? Pertama, nafi dulu. Yang kedua, percaya dulu. Yang ketiga, diam. Peringkat yang paling hebat ialah orang yang menafikan dulu. Sebab asasnya kita percaya umat Islam terbaik, agama Islam terbaik, orang-orang baik ini ialah orang yang terbaik di kalangan kita. Maka menafikannya lebih baik. Nafikan dulu. Dan kelompok yang kedua yang lebih baik ialah diam dulu, no comment.
Jangan cakap apa-apa. Diam. Dan kelompok yang ketiga percaya. Kelompok yang ketiga pula tuan-tuan terbagi pada dua. Yang percaya lalu menyebarkannya. Yang percaya tapi tak sebarkan. Dan kelompok yang menyebarkan pula ada dua golongan. Yang pertama memang niat untuk memburuk-burukkan. Maka dia pun viral cepatlah. Ini memburuk-burukkan orang ni. Yang kedua, dia jenis sebar bukan niat nak memburuk-burukkan, tapi dia suka sebar. Dia dapat satu SMS, dia dapat satu berita, dia sebar. Orang kata vaksin ni ada campur babi, dia pun sebar. Babi ada. Yang ni pula memang nak cakap kelemahan, apakah kita rela tubuh badan kita orang Islam dimasukkan babi dalam badan? Apakah kita rela dimasukkan virus Dajjal dalam tubuh kita? Tak tahu apa-apa, cuma sebar. Kononnya vaksin ni ada babi. Kononnya vaksin ini dibuat oleh kelompok orang kafir untuk spy pada orang Islam, untuk memantau pergerakan umat Islam. Golongan ini cuma bercakap dan menimbulkan kebimbangan. Artinya kalau kita lihat banyak isu, sama ada isu yang berkait dengan negara, politiknya, ekonominya, banyak berita tak betul atau yang disebut sebagai spekulasi. Dalam peperangan Uhud, yang gugur syahid ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Namun tiba-tiba terdengar orang viral, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Akibat tersebut, orang Islam pecah jadi tiga. Satu kelompok terus berhenti perang, balik ke Madinah dalam perang Uhud. Satu kelompok lemah semangat. Dah jatuh senjata. Dah macam mana? Nabi Muhammad dah mati. Nak berjuang buat apa? Satu kelompok lagi berkata, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, maka kita akan mati macam dia. Lalu dia berperang. Hanya dengan satu berita, Muhammad telah mati. Maka orang munafik mengambil kesempatan daripada berita ini. Orang beriman, sama ada mereka buat keputusan yang tepat atau mereka bersikap mendiamkan diri. So yang tepat di kalangan orang-orang yang berilmu. Jadi walaupun ayat ini turun berkait dengan rumah tangga Nabi SAW. Apa kaitan dengan perang, Ustaz? Tuan-tuan sekian supaya kita dalam sekecil-kecil perkara, dalam hal rumah tangga sampai peringkat negara dan peperangan, hati-hati kita dalam memviralkan sesuatu. Hati-hati. Jangan kita heboh. Ni makanan ni tak ada lagi campuran haram. Kita dah cerita. Ada campuran haram. Viralkan. Walau bukan. Kita tahu ni produk ni, kita kata ni produk orang kafir, harbi, musuh Islam. Kita viral, walau produk Tok Imam sebelah rumah kita. Siang Tok Imam sebelah kita. Baru nak berniaga. Sudah difitnah. Tuan-tuan, umat Islam, selagi mana mereka tidak menjaga asas keamanan negara ini, maka selagi itu umat Islam akan jadi lemah. Sebab itu umat yang kuat ialah umat yang mampu menjaga tersebarnya berita-berita yang tidak perlu dalam masyarakat. Sebab itu penting undang-undang berita yang tak benar. Tiada akhtar memantau berita-berita yang tak betul. Sama ada berita dalam surat khabar, dalam TV, dalam internet khususnya Facebook, IG, berita-berita yang tak benar. Yang mungkin mengganggu siasatan polis sebagai contoh. Yang mungkin mengganggu ekonomi sebagai contoh. Yang mungkin mengganggu keamanan. Kan cerita vaksin ni bahaya, bila cocok boleh mati. Kita dah ada bukti, 4 orang dah mati. Orang pun takut. Mati tu mungkin sebab tercekik biji durian ke. Kadang yang mati tu memang dah ada darah tinggi, kencing manis. Bukan sebab vaksin. Orang pun cerita vaksin ni boleh membunuh. Maka orang semua tak nak vaksin. Padahal ia bagus untuk mencegah penyakit mereka. Kita lihat lemah sebagai umat Islam. Mereka suka sebar. Mereka belum pasti. Mereka belum tabayun. Mereka belum tarayus. Mereka belum tasabut. Sebab itu Allah ajar, kalau tuan-tuan perhati ayat sebelum ini, ayat 82. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapakah mereka tidak mau bertadabbur Al-Quran? Supaya kita tahu apa relation dia, hubungan dia. Walau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Allah nak ajar umat Islam belajar fokus. Bila mereka fokus kepada Al-Quran, memahami makna dan peraturan,
Bagaimana Allah beritahu pada kita kaedah-kaedah kehidupan, kaedah-kaedah keimanan, kaedah-kaedah muamalah. Kita faham benda ni, maka kita juga dapat mengawal diri kita dari menjadi penyebar berita palsu. Sebab kita dah tadabbur Quran dulu. Kan itu datang ayat selepas itu berkait dengan penyebaran tanpa tasabut, yakni tanpa Allah dah sebut dulu. Mana penyelesaian pada isu ini? Kata Allah, walau raddu, selesaikannya dengan cara menyerahkan kepada Rasulullah dan kepada pihak berwajib. Yang dimaksud ulul amri ini pihak berwajib atau pihak yang punya pengetahuan. Ada orang cerita nanti kiamat dah dekat, jadi kita kena simpan makanan. Kita kena buat lubang dan simpan makanan. Kita kena belilah semua spare part motor sebab nanti akan berlaku kiamat atau dekat nak kiamat. Nanti Dajjal nak keluar, berlaku fitnah, jadi kita kena simpan belaka. Tempe kena simpan, sambal dunia, belacang ni. Bahaya nanti. Bila berlaku? Sekian-sekian hari. Dapat berita dari mana? Ada suara tu. Suara tu suara siapa? Kita pun tak tahu suara siapa. Sebab dia pun tak kenal dia, cuma suara je. Ni rakyat Malaysia, saya nak berpesan, hati-hati 2 minggu daripada sekarang. Kemungkinan akan berlaku satu kegemparan, akan keluar anak Dajjal. Anak Dajjal akan keluar. Dia tak sebut Dajjal, anak dia akan keluar. Maka kita kena buat satu lubang untuk selamatkan diri, kemudian simpan makanan. Jangan lupa sambal belacang sekali, tempoyak dan juga cencala. Jangan lupa itu juga. Dan exhaust kereta sekali simpan. Kalau boleh Mustang King dengan tupai King pun simpan. Kerana akan berlaku sekian-sekian. Tuan-tuan, siapa ni suara ni? Tak tahu suara mana. Tak tahu suara siapa. Tak tahu nama dia siapa. Tak jin mana, efrik mana sampaikan berita bagi menghuru-harakan kita. Dan kita ingat dalam peristiwa Uhud, Iblis memviralkan. Bila dia sebut Muhammad sudah mati, Iblis pun kuatkan suara Muhammad mati, Muhammad mati. Kan ini melemahkan umat Islam. Jadi kita kena tengok benda-benda yang mungkin melemahkan akidah kita, satu. Yang kedua, melemahkan minda kita. Cara kita berfikir dah tak betul. Sebab dengar berita-berita palsu. Atau yang melemahkan semangat kita. Semangat kita dah pudar. Kita tengok bola, kita minat bola. Orang dah kata dah kalah dah 4-0. 4-0 dah kalah. Kita baru nak ke stadium ni, kawan tu balik. Baru separuh masa pertama dah kalah dah 4-0, confirm. Kita asal stadium tak jadi kalah balik. Dengar esok menang 5-4. Allah nyesal tak di stadium. Tidak boleh meraihkan kemenangan. Banyak cerita-cerita yang tuan-tuan kena pastikan. Yang pertama, yang melemahkan akidah kita. Ini kena tolak. Yang kedua, berita yang melemahkan minda kita. Akal kita tak logik berita-berita macam ni. Betul ke? Kenapa pula percaya? Allah dah beri akal tapis lah. Tapi dia boleh percaya pula tu. Kemungkinan mata wang kita tak akan laku, jadi pakat beli emas berlaku. Ya ke kita pun keluar duit pakat beli emas? Beli emas banyak-banyak. Akhirnya betul lah. Emas laku. Emas laku sedih. Tiba-tiba emas jatuh pula. Allah, cerita lain pula. Ini ditipu. Orang yang berkepentingan akan mainkan isu-isu macam ni. Tentu kita kan ada otak. Tapislah sikit berita tu. Yang ketiga, berita yang melemahkan semangat. Tiga-tiga berita ni tuan-tuan mengambil sikap. Yang pertama, tawakuh berita tu. Stop kat situ dulu. Refer pada orang yang berilmu, refer kepada orang berautoriti, refer kepada orang yang ahlinya. Atau kita mengambil sikap dari awal, tolak mana? Betul ke dia? Tak percaya saya? Saya tak percaya. Tuan-tuan tak percaya pada berita buruk, jauh lebih baik daripada percaya. Oleh sebab itu Allah ajar kita. Serahkan urusan ini kepada orang yang berilmu. Kemudian Allah kata apa? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Tuan-tuan, banyak berita-berita karut berlaku dalam masyarakat. Kalau ikut secara natijah berita-berita ini, kita dah rosak, kita dah musnah. Ekonomi negara pun hancur. Tapi rahmat Allah menjadikan kita masih terselamat. Dan ramai, pasti di kalangan kita ramai ikut syaitan. Tapi rahmat Allah, akhirnya berita palsu setelah tersebar, dia ketahui juga ia palsu. Hari ni senang tuan-tuan sekalian. Senang orang letak gambar saya, orang letak gambar tuan-tuan, minta duit dengan orang. Orang minta gambar saya, orang tulis kata-kata yang bukan saya cakap, orang viralkan. Bagi orang tak tahu, betul ke ustaz cakap macam ni?
Sepanjang saya dengar kuliah, tak ada pula saya dengar ustaz cakap macam tu. Tapi ni dah viral ni. Orang yang bijak, dia tak percaya. Dia akan refer pada orang. Tapi orang yang mudah percaya senang. Ni senang je. Tok senarai, ni 30 penceramah tak guna orang ni. Tunggu siapa? Siapa yang letak orang ni, kita pun tak tahu siapa letak. Dia tangkap muat je letak. Letak belaka. Dengan gambar saya pun letak sekali. Ni semua ustaz yang tak ada ilmu belaka dia kata. Ini semua ustaz yang sesat belaka. Senang je letak gambar. Akhirnya siapa pun boleh letak. Yang ni letak gambar orang ni pula. Yang ni letak orang gambar. Akhirnya tuan-tuan dia merosakkan. Tujuan mereka nak rosakkan sistem pendidikan. Biar kuliah ni tak ada orang dengar. Itu tujuan mereka. Sedangkan kita tak tahu siapa pun yang sebarkan ni. Hanya letak gambar, kemudian buat tuduhan. Tentang ramai mana perkara ini berlaku dalam masyarakat. Kita yang otak lemah, lalu percaya. Percaya bulat-bulat. Walau kadang-kadang kita mengenali orang ni, tanyalah sepatah. Tu ke ni? Apa benda yang sampai orang ni diletakkan dalam kategori ni, penceramah tak betul, ini penceramah sekian, ini penceramah sekian, tak semua. Ini senarai penceramah Syiah. Ini senarai penceramah sekian. Ini senarai penceramah sekian. Ini sekian-sekian letak. Dia pun sebar. Kita percaya bulat-bulat. Ini penceramah anti-vaksin. Ini penceramah penyokong transgender. Ini dia letak je, dia sebar. Kita pun tolong sebar sekali. Ya Allah. Bersusun-susun dosa kita. Itu Allah Ta'ala kata, hal ini tanya orang berautoriti. Kadang-kadang orang yang berautoriti tak sebut pun benda tu. Tak ada sebut. Kita reka pula. Tengok orang tu kena tangkap, kita pun cerita, itu barangkali itulah jenayah dia sekian. Walau ditangkap sebab bukan masalah jenayah pun. Ditangkap mungkin kawan-kawan dia nak main prank-prank je. Kita dah sebar dah. Teruk ni dia dah bunuh 10 orang. 10 orang dibunuh, 30 lagi cedera parah. Oh, cepatnya berita. Hanya kena tangkap. Walau tangkap tadi bukan jenayah, mungkin sebab dia ni saksi tak datang mahkamah, kena tangkap juga. Tapi sebarnya luar biasa. Tuan-tuan, jadilah umat yang pertama kuat akidahnya, kuat akalnya dan mindanya, dan kuat kerohaniannya. Jadi begini cara kita berhadapan dengan berita-berita yang tak benar, berita-berita yang tak pasti. Sebab itu kata ulama, antara Imam Asyuti rahmatullahi alaih, ayat ini turun kepada pertama golongan munafik yang saya dah kata memang tujuan ni nak cari kelemahan orang Islam, umat Islam. Yang kedua diturunkan kepada orang lemah di kalangan orang Islam yang mudah tertipu. Tetapi orang-orang yang kuat di kalangan orang Islam, mereka tidak mudah. Jadi walaupun kita taklah kata yang sebar berita palsu ini secara mutlak mereka berdosa. Kalau mereka niat yang jahat, ia berdosa. Tapi kalau mereka kerana jahil tersebar juga, maka hati-hati supaya jangan sampai jadi sebab dosa. Bila saat saya tak ada niat, dah orang bagi, saya pun bagi. Orang beritahu Ustaz akan ni berlaku kiamat tahun depan Ustaz, saya pun sebar juga. Pada Mali Fatwa pun tak bersidang ni. Untuk cerita kiamat tahun depan. Pelik pula cara persiapan dia, kiamat tahun depan, kena simpan makanan. Bukan dia fikir nak bayar hutang orang. Dah tahu kiamat tahun depan, bayar hutang orang cepat sikit. Qadar semayang tu, qadar puasa tak, simpan makanan dulu. Jadi kita tak nampak apa kaitan dekat kiamat dengan simpan makanan. Patutnya simpan amalan, bukan simpan makanan. Dia terbalik, kita pun tak boleh nak brain apa benda dia cakap ni. Maka demikian kita perlu tasabut dengan setiap berita. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, faqatil fi sabilillah, wahai Muhammad, berperanglah pada jalan Allah. Allah sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, berperanglah pada jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Tidak dibebankan perintah ini melainkan pada dirimu. Wa harudil mu'minin, dan beri galakkan orang beriman supaya berperang. Asallah, semoga Allah an yakuffa ba'sal ladzina kafaru, menyekat kejahatan orang-orang kafir dengan pertolongannya. Wallahu asyaddu ba'san, kerana Allah itu maha perkasa. Wa asyaddu tankila, dan amat dahsyat pembalasannya. Baik, turun ayat ini tuan-tuan sekalian. Dalam peperangan Uhud bila orang Islam kalah, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu masih kafir mencabar sekali lagi Rasulullah untuk berperang. Maka Nabi SAW yang disebut sebagai perang Badar Sughra. Kenapa Badar Sughra? Kata Muawiyah, masa perang Badar kamu menang, perang Uhud kami menang. Apa kata kita ulang balik Badar? Maka disebut sebagai Badar Sughra.
Maka Nabi SAW bersetuju. Maka Nabi pun keluar. Tetapi sebahagian umat Islam sudah lemah semangat. Yang ikut Nabi SAW keluar berperang hanyalah seramai 70 orang. Yang lain semua lemah semangat. Takut. Sehingga kata Nabi SAW, "Wallazi nafsi biyadih la akhrujanna walau wahdi." Demi diriku yang berada di tangan Allah, kalau kamu semua tak nak keluar berperang sekalipun, aku tetap akan keluar berperang walau seorang diri. Sebab itu kata Allah Ta'ala, "Wahai Muhammad, tak apa. Pergi seorang diri pun tak apa. Tetapi beri galakkan kepada orang beriman supaya keluar bersama kami. Sebab kami nak beri kemenangan kepada kamu." Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak beri kemenangan pada orang beriman. Tapi orang beriman kena bersungguh dan kena berikhtiar dan usaha. Ketika mana Allah Ta'ala nak beri buah-buahan kepada Maryam AS. Ketika mana dia melahirkan Nabi Isa dengan penuh lemah tubuh badannya. Dia bersandar pada batang pokok kurma. Allah nak beri buah, tapi sunnatullah, Allah tak beri macam tu je. Allah nak ada ikhtiar. Mengambil sebab. Walaupun sebab itu sebab yang simple, tapi ambil sebab. Maka Maryam pun diperintahkan oleh Allah, "Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah." Hendaklah kamu goncangkan batang kurma tadi. Tuan-tuan nak goncang macam mana perempuan ni baru beranak. Tak apa, sikit je. Maka Maryam AS ditolak sikit je belakang. Berguguran. Buah rutak jatuh. Bukan buah kurma jatuh, rutak. Rutak ni separuh masak. Dia keras atau kita katakan kuat dekat tangkai dia. Tak mudah nak jatuh. Cuba tuan-tuan pergi cari pokok kurma, tuan-tuan cuba goyang dengan tangan tuan-tuan yang kuat. Gugur tak pokok kurma? Tak. Yang gugur tu mungkin jantung tuan-tuan. Yang gugur tu mungkin lah benda lain yang gugur. Tapi Allah bila nak beri kejayaan, Allah nak kita ikhtiar walaupun sebab kecil. Kadang-kadang tuan-tuan bila Allah nak beri kita jawatan, kita cuma isi borang. Isi nama kita lebih kurang dapat. Memang nak bagi. Jangan tak buat apa-apa. Paling kurang isi borang tadi, insya-Allah dapat. Supaya kita tidak menjadi umat pemalas cuma nunggu. Kerana itu bila Allah perintah, "Wahai Muhammad, kamu pergi perang seorang-seorang pun tak apa. Kami memang nak beri kemenangan. Dan yang lain kamu galakkan." Maka Rasulullah SAW mengajak orang Islam untuk berperang. Yang ikut cuma 70 orang. Lalu dalam peperangan tadi, Rasulullah berjaya. Menang dari sudut apa? Menang dari sudut kita katakan menang dari sudut moral. Sebab apa? Musyrikin Mekah tak datang. Mereka takut. Mereka kata tahun ni tahun kemarau, tahun ni kami tak boleh berperang sebab begitu, sebab begini. Seluruh semenanjung tanah Arab melihat Rasulullah dah keluar menunggu Abu Sufyan. Maka siapa yang ikut Rasulullah waktu itu 70 orang berjaya mendapat keuntungan besar dengan perniagaan. Sebab mereka bawa dengan barang perniagaan sekali. Sambil perang, sambil niaga. Jadi mereka salah satu yang bawa barang niaga. Dan mereka dapat untung berlipat kali ganda. Di samping kemenangan moral. Dan ini berhubung dengan ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang syafaat yang baik. Kalau sebelum ni kita cerita viral berita. Viral berita. Kata Allah, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha." Siapa menjadi sebab kebaikan itu berlaku, dia juga mendapat pahala. Tetapi bila kita menjadi sebab kebaikan, kita beri syafaat. Dengan syarat syafaat tadi, tuan-tuan sekalian, tanpa rasuah. Maknanya kita kadang-kadang nak bagi projek pada dia. Kita tahu dia ni orang baik, orang jujur, kita pun nak bagi projek. Sebab kita ni tukang lulus projek. Kita terus cara direct negotiate, kita beri dia projek. Sebab kita tahu dia orang baik, dia orang soleh, dia orang keluar zakat. Kita beri syafaat selaku ketua projek. Tapi kita jangan ambil upah, itu rasuah. Itu namanya syafaat. Atau kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni tahu anak dia ni bijak. Kita nak masukkan anak dia asrama penuh. Tapi sengit ni, dia punya persaingan sengit. Tapi kita punya kuasa masukkan dia asrama penuh. Sebab kita tahu budak ni memang layak. Kita tak ulu apa-apa, kita tak dapat apa-apa bayaran. Ini namanya syafaat. Maka syafaat ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisanin nabiyyi ma sya'. Berilah syafaat, nescaya kamu akan dapat pahala. Dan Allah Ta'ala akan memberikan pahala tadi berdasarkan janji Nabi SAW. Rasulullah kata, kalau kamu beri syafaat yang baik-baik, kamu akan dapat. Contoh kalau kita tolong orang.
untuk memudahkan dia buat baik, kita juga dapat pahala. Kita dengar ni budak ni nak pergi mengaji luar negara, lalu kita pun tolonglah bantu sikit, bagi duit sikit, mudahkan. Nanti dia berjaya, dia menyebarkan ilmu, kita dapat pahala. Kita syafaat sama ada kita ada kuasa. Ini kita ada kuasa ni, atau syafaat tadi sebab kita ada harta, atau syafaat tadi sebab kita ada ilmu dan pengaruh. Kita tolong beri syafaat, kita tolong recommend. Tolong ambil dia ni bagus, recommend. Kita dapat pahala. Dengan syarat recommend kita tadi tak ambil rasuah, maka dibenarkan. Maka syafaat harus. Kadang-kadang gini tuan-tuan, kita kan kerja, misalkan kita kerja bank ke, jawab pendaftaran ke, JPJ ke, tiba-tiba kita tengok orang yang kita kenali. Kita pun panggil dia, selesaikan urusan dia. Bisa dia dah langkah orang, tak apa, kita beri syafaat pada dia. Dan orang pun tak marah sebab orang kata, saudara dia kot, sepupu dia kot, itu anak dia kot, itu sekian-sekian, beri syafaat. Tapi jangan minta duit. Itu rasuah, itu orang marah. Kalau kita beri syafaat atas sebab-sebab kita tahu dia ni mungkin sibuk, dia terpaksa buat urusan, kita tolongkan dia, cepatkan dia. Maka kata Allah, kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita beri syafaat dengan syafaat tak baik, minta rasuahnya atau syafaat yang berkait dengan dosanya, maka perbuatan tersebut menjadikan kita juga menanggung dosanya. Kita tanggung dosanya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan ingatlah bahawa Allah Ta'ala berkuasa atas tiap sesuatu. Allah tu berkuasa. Kalau kamu buat baik, Allah tolong kamu. Kalau kamu buat jahat, siap. Azab seksa menanti kamu. Kemudian Allah menyebut tentang wa idza huyitum. Contoh syafaat yang baik. Mukaddimah dalam membina syafaat yang baik. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila mana kamu diberi ucapan salam, maka hendaklah kamu menjawab lebih baik daripadanya atau seumpamanya. Apa itu tahiyyah? Disebut tahiyyah. Ucapan beri salam. Tahiyyah memberi maksud asalnya ialah doa supaya panjang umur. Tahiyyah assalamualaikum tu tuan-tuan ialah doa supaya panjang umur. Dan perkataan assalamualaikum merupakan syiar Islam. Yang memberi maksud ialah salam, aman dan mahabbah. Itu maksud assalamualaikum. Memberi maksud apa? Assalam, satu salam, aman dan mahabbah. Siapa yang beri salam, dia mendoakan kesejahteraan pada orang ni dan memberikan keamanan pada orang ni dan memberikan kasih sayang. Sebab itu seorang bila dia beri salam pada musuhnya, dia sudah dianggap telah memberi keamanan, dia tak akan aniaya musuh dia dan dia telah beri sedikit kasih sayang dia. Kan itu bila orang bagi kita aman, bila orang bagi kita kasih sayang, kita kena jawab macam dia. Bahkan lebih baik. Orang sebut assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang beri assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita mendapat setiap kebaikan itu 10 kali ganda. Kalau orang bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat ulama yang paling ringkas menjawab salam itu waalaikumsalam. Adapun tambahan itu hukumnya sunat. Paling ringkas, sekala ada seorang kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa fadluhu wa karamuhu, sekian-sekian panjang pula salam. Kalau kita jawab pendek je, waalaikumsalam, boleh tak? Boleh. Tapi kita telah meninggalkan pahala sunat. Yang jawab tadi wajib waalaikumsalam, tapi pahala sunat tu kita tak dapat. Itu berkait dengan salam yang dia ajar kepada kita. Kemudian selepas Allah menyebut tentang salam, budaya memberi salam sebagai budaya umat Islam. Ini satu contoh budaya syafaat yang baik. Ini satu contoh mendoakan kepada saudara kita dengan doa yang baik. Dan kita mendapat pahala dengan jawapan dia. Dan kalaulah orang tu tak jawab, jangan bimbang. Malaikat tolong jawab. Berdasarkan pada hadis Nabi SAW, raddat alaihil malaikah. Kalau seorang diberi salam, tak dijawab, maka malaikat akan jawab. Sama ada dia tak jawab sebab dia tak dengar, atau dia tak jawab sebab dia tak suka kita, maka malaikat akan jawab. Dengan syarat kita tak beri salam waktu-waktu yang dimakruhkan. Kalau kita beri salam waktu-waktu yang dimakruhkan, maka dia tak wajib jawab. Bukan makruh dijawab. Bukan malaikat pun takkan jawab. Di antaranya kata ulama, waktu mana tengah khutbah, Tok Imam tengah khutbah, kita tengok assalamualaikum, Tok Imam tak jawab. Mam, dosa mam. Tak, dia tak dosa. Itu yang beri salam hukumnya makruh. Bila makruh memberi salam, maka tidak perlu jawab.
Ataupun ketika mana orang tu baca Quran. Dia tengah baca Quran, kita Assalamualaikum. Dia tak perlu jawab. Dan hukum beri salam pada orang baca Quran ini makruh. Ataupun orang tu tengah sibuk mengaji. Tengah sibuk belajar. Ni saya tengah sibuk mengajar, seorang masuk Assalamualaikum. Seorang masuk Assalamualaikum. Tuan-tuan kena ingat, dia bagi salam, dia saya putus. Bayangkan kalau jenis anak murid masbuk belaka ni, datang lambat. Kononnya beradak datang, Assalamualaikum Ustaz. Kita tengah kuliah ni. Dia kita datang mencurah-curah macam hujan tadi, terus berhenti jadi kemarau. Dah, tak tahu nak cakap. Kalau macam tu kita panggil yang beri salam tadi, tolong sambung kita ceramah. Pada muka dia. Jangan beri salam masa orang ceramah. Jangan bagi salam orang duduk sibuk mengaji tengah belajar. Dan jangan beri salam ketika orang sedang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pergi kat Bilal. Assalamualaikum Bilal. Makruh. Dan dia pun tak wajib jawab. Atau tengok iqamah. Tengok iqamah. Qad qamatis salat, qad qamatis tidak salat. Bisik kat telinga. Assalamualaikum. Tak perlu jawab. Dan demikian juga tak perlu beri salam pada orang sembahyang. Ustaz, kalau orang beri salam pada orang sembahyang, macam mana? Dia boleh pilih beri isyarat atau dia tak jawab. Dan dalam beberapa hal yang kita akan sebut tentang keadaan-keadaan yang dimakruhkan beri salam. Hatta kalau orang bukan Islam beri salam, maka jumhur ulama menyatakan kita pun jawab wa'alaikum. Kalau dia sebut assalamualaikum, kita sebut wa'alaikum. Dan kita tidak memulakan salam pada orang kafir. Namun kalau dia beri salam pada kita, kita akan jawab wa'alaikum. Sebab kita tak akan sebut warahmatullah, kerana ia doa pada orang beriman. Walaupun setengah ulama seperti Imam Sya'bi kata boleh, sebab semua kita hidup dengan rahmat Allah. Ya, kalau orang kafir sebut assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, di sisi Imam Sya'bi boleh. Kenapa? Kerana rahmat Allah pada semua orang. Tapi di sisi Hasan Basri tak boleh. Dan ini pandangan jumhur ulama. Kalau orang kafir beri salam, memadai kita sebut waalaikum, dan kamu juga dapat macam tu. Kalau dia doa baik pada kita, baiklah dia dapat. Kalau dia doa tak baik, kita pun sebut kamu pun sama. Waalaikum. Itu cara menjawabnya di sisi jumhur ulama. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang salam, maka Allah menyebut Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang mensyariatkan kita supaya jangan sebar berita palsu. Sebar berita yang tak pasti. Yang memberi perintah kepada kita supaya berperang. Yang memberi perintah kepada kita supaya memberi salam. Dia ialah Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan. Untuk memberitahu kepada kita hukum hakam ini tuan-tuan sekalian datang daripada Allah yang Esa. Maka kita kena patuh. Kemudian hukum hakam ni akan menterjemahkan dua golongan, yang taat dan yang tak taat. Maka kata Allah apa? La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allah akan himpunkan kamu semua pada hari kiamat. Untuk melihat dan untuk menghukum kamu yang baik atau sebaliknya. Kalau kamu buat baik sepanjang hidup kamu, baiklah kamu dapat. Kamu buat yang tak baik, maka habislah kamu. Pada hari kiamat yang tiada keraguan padanya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Janji Allah, amaran Allah dan semua hukum hakam, siapa yang lebih benar daripada Allah? Ini suatu peringatan pada semua manusia. Ingat, hukum hakam bukan kita nak main-main. Kita akan dihisap dengan hukum hakam yang Allah wajibkan. Dan Allah bila janji, Allah Ta'ala tepati. Karena Allah paling benar dalam janjinya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.